ulama salaf tuan-tuan yang terdahulu tuan-tuan banyak melakukan membaca Al-Quran. Perbanyakkan, pergiatkan membaca Al-Quran. Bukan banyak membaca surat khabar. Bukan banyakkan membaca itu komik-komik, tak. Ramadan boleh tak salah baca surat khabar, tapi perbanyakkan membaca Al-Quran tuan-tuan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, muttafaqun alaih. Jadi hadis ni nak tuan-tuan nak ceritakan bahawa hadis ni masyhur kita dengar. Kan bulan Ramadan ke ceramah ke tuan-tuan, tak lain tak bukan hadis ni dibacakan untuk tatapan kita. Jadi hadis ni walaupun kita dengar tiap-tiap hari tuan-tuan walaupun kita dengar Ramadan, tapi pernah tak kita sampai untuk mengharapkan apa yang dikatakan hadis ni? Apa kata hadis ni? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qama lailatul qadri imanan, siapa yang bangun pada waktu malam Lailatul Qadar, tu dia kan, dalam bulan Ramadan, imanan dengan mengharapkan keimanan, wa iktisaban dengan mengharap pahala, ghufira lahu maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Ini kelebihan bagi orang yang apabila masuk bulan Ramadan ikhlas kerana Allah Ta'ala, beribadat kerana Allah Ta'ala, bangun kerana Allah Ta'ala, bermunajat kerana Allah Ta'ala, mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan keimanan dan pahala daripada Allah Ta'ala, ghufira maka Allah Ta'ala ampunkan dosa hamba ni tuan-tuan. Maka diampunkan dosa hamba ni. Bulan Ramadan kan, sebab kita cerita dalam bulan Ramadan, termasuk bulan lain tuan-tuan, cuma bulan Ramadan dia digandakan ganjarannya, ada OT lebih kan. Bulan Ramadan tu ada OT lebih kan tu, bulan Ramadan. Bulan lain pun kita digalakkan untuk bangun malam, ataupun bermunajat dengan bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, diletakkan bab apakah kelebihan bangun pada malam Lailatul Qadar. Sebab tu dalam pengajaran hadis ini mengatakan bahawa fadlul Lailatul Qadar, di antara kelebihan malam Lailatul Qadar, wa hissu ala qiyamiha, dan digalakkan bangun, wa anna dhalika yakfuru dhunub as-saghir ala ma alimat, iaitu dia akan mengampunkan dosa-dosa kecil. Dia mengampunkan dosa-dosa kecil. Sebab tu malam Lailatul Qadar nak ceritakan malam yang istimewa tuan-tuan, tak ada malam yang lain. Sebab tu dia 1000 malam. Baik, kalau tuan-tuan jumpa malam tu Lailatul Qadar saja tuan-tuan, 1000 malam tu, ini yang terbaik sekali, yang satu tu malam Lailatul Qadar. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sebab tu Nabi Muhammad SAW sendiri tuan-tuan, dia bila nak 10 akhir saja, yang terakhir tu tuan-tuan, cepat-cepat dia bangun, bergiat melakukan amalan soleh. Itu Nabi tuan-tuan. Itu Nabi. Kita ni kan, masuknya malam 10 yang terakhir dah malam kan. Jadi nak cerita gambarannya bahawa pada 10 malam terakhir tu malam yang digiat untuk melakukan amal-amal ibadat. Begitu juga hadis yang kedua, wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aru lailatul qadri fil manafil sab'il awakhir. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya rijalan, ada beberapa kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, uru lailatul qadri fil manam, dia bermimpi malam Lailatul Qadar. Beberapa golongan sahabat dia mimpi malam Lailatul Qadar fi sab'il awakhir, pada 7 yang terakhir bulan Ramadan, bermakna yang malam ke-27, malam 27 para sahabat bermimpi
berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda dan berpesan, ara ru'yakum qad ta'at fil sab'il awakhir, dan beranggap mimpi para sahabat tu bertetapan dengan apa? Pada hari yang ke-27, iaitu malam Lailatul Qadar. Hari ke-27 nak menyatakan malam Lailatul Qadar. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir, maka kata Nabi, carilah malam kemuliaan ini, iaitu pada malam ke-27. Malam ke-27. Tetapi banyak riwayat tuan-tuan mengatakan kan 23 kan, 25 kan, atau banyak riwayat lain mengatakan itu, bermakna taklah semestinya kita 27 baru nak buat, malam lain tak buat. Kan? Mengharapkan Lailatul Qadar pada malam tu 27. Itu je kan. Sebab tu ulama mengatakan bahawa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan malam Lailatul Qadar, tak beritahu orang ramai ni. Tak beritahu, tak dihebohkan. Sebab malam Lailatul Qadar tu kita tak tahu. Kan? Daripada 21 hingga tu kan, kita tak tahu mana malam Lailatul Qadar. Kita mencari kan, mana malam Lailatul Qadar. Di antara ulama mengatakan bahawa sebab tak tahu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala ataupun keesaan Allah Ta'ala yang menetapkan Lailatul Qadar tu. Allah Ta'ala yang tahu bila malam Lailatul Qadar, yang sibuk orang nak mencari kan. Kan? Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ulama mengatakan. Yang kedua, manusia sentiasa dalam keadaan beribadat. Daripada 21 sampai akhir itu dalam keadaan beribadat, maksudnya mencari ataupun melakukan amal ibadat soleh. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau kita dah beritahu malam Lailatul Qadar 27, malam tu je kemain penuh masjid ni sampai ke belakang, sampai ke atas. Sebab tahu apa? Malam Lailatul Qadar malam tu. Malam lain 24 langsung tak ada, kosong masjid. Kan? Kosong masjid. Sebab tu Allah merahsiakan malam Lailatul Qadar. Kalau tidak tuan-tuan, kita pertama kan, sebelum maghrib asar duduk sini dah. Sebab apa? Malam Lailatul Qadar nunggu. Dah etikap kat sini, semua penuh masjid ni, penuh. Lepas tu tak ada dah esok. Kan? Sebab tu ulama mengatakan manusia dalam keadaan beribadat. Bermakna daripada 21 kan, sampai habis tu kita beribadat, mencari malam Lailatul Qadar. Maksud melakukan amalan-amalan soleh tuan-tuan. Maksudnya tak ada gap. Gap kan tu. Itu dia antara rahsianya. Allah Ta'ala sembunyikan malam Lailatul Qadar, tak beritahu kan. Dia tak umumkan masuk surat khabar. Semua tu kan. Tak ada. Yang ketiga, supaya manusia digandakan pahala. Kan? Jadi ganjaran pahala yang berganda-ganda tuan-tuan, terutama dalam bulan Ramadan. Kan? Kalau bulan lain pahala juga, tapi nak ceritakan dalam bulan Ramadan ni berlipat-lipat kali ganda tuan-tuan kalau kita melakukan amal ibadat. Contohnya kalau kita bangun malam tu, tak semestinya kita solat tuan-tuan, solat je, tak. Baca Quran, berzikir, contoh kan, solat tahajud malam, solat. Jadi pelbagaikan, boleh pelbagaikan. Jadi itu dia antara berlipat-lipat kali ganda ganjaran dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan. Begitu juga pada waktu siang, buat amalan baik, bersedekah, tolong orang, bantu orang, berlipat kali ganda tuan-tuan. Cakap yang baik, nasihati orang, itu semua dikatakan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir nak mengatakan supaya manusia tidak melakukan maksiat, kan? Itu dia, supaya tak melakukan maksiat, selalu melakukan perkara amalan-amalan yang soleh tuan-tuan. Sebab tu ulama mengatakan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ni tak hebohkan bila malam Lailatul Qadar. Dan hadis yang ketiga dalam bab ni, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatul qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan.
InsyaAllah malam ni tuan-tuan semua nak ceritakan hadis tentang Lailatul Qadar, kan, sebab terutama bulan Ramadan, kan. Apa ni, hadis pendek saja tuan-tuan, hadis pendek. Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, adalah Rasulullah SAW yujawiru fil ashri awal min Ramadan, Nabi bergiat tambahkan, kan, amalan-amalan pada 10 akhir yang Ramadan. Wa yaqulu, dan Nabi berkata apa, taharru lailatul qadar fil ashril awakhir, carilah Lailatul Qadar pada 10 Ramadan yang terakhir. Nabi suruh cari, taharrau Lailatul Qadri, cari, kata Nabi. Masuk cari tu tuan-tuan, lakukan amal ibadat, kan, kerja apa, bangun malam contoh, kan, solat tarawih, kan, contoh, tu cari. Maksudnya tiap-tiap malam tuan-tuan buat 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 tu, okay, kita buat. Jangan kita tinggalkan. Sebab tu disunatkan tuan-tuan kita i'tikaf di masjid, sebab kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, dah tak ingat apa-apa tuan-tuan, kan, khusyuk. I'tikaf saja bermunajat Allah Ta'ala, baca Quran, solat bangun malam, solat apa tuan, kan, tu minta keampunan daripada Allah SWT. Maka itu yang digalakkan. Sebab tu i'tikaf. Kan, kalau dulu tuan-tuan kalau masa belajar, insya-Allah untung kita dapat merasa. Kan, kalau apa ni, macam saya tengok sempat beriktikaf daripada 10 kan, tempat belajar lah, kan, ni kerja memang tak ada je masa, kan, sebab kerja susahlah sikit. Kan, jadi nak cerita dia pengalaman, kan, kalau kita beriktikaf macam mana kita tahu, kan, apa pengalaman, pengalaman. Jadi kalau ada masa tuan-tuan, bulan Ramadan kalau boleh iktikaf di masjid, kan, tu dia, iktikaf di masjid. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab keutamaan bangun malam. Tu dia. Cuma di sini Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in mengatakan, apabila di yang terakhir saja 10 yang terakhir Ramadan, maka digalakkan melakukan yang pertama sekali sedekah, perbanyakkan sedekah. Sama ada sedekah duit ataupun bagi orang makan ketika dalam keadaan berpuasa. Tu dia, kan. Kalau kita tahu di Saudi tu, kalau kita pergi ke umrah, kan, tengok kalau Ramadan berebut-rebut tarik kita, kan, betul. Tarik duduk tempat dia. Sebab apa? Sebab dia tahu kelebihan dia tuan-tuan. Kalau kita lari nak menyelamatkan diri, kan. Tapi orang sana tuan-tuan tarik. Sini, ya Allah, ya haji, dia panggil siapa, kan, ya Muhammad, duduk, dia sediakan tempat dia, tarik, masing-masing dah sediakan tuan-tuan. Sebab tahu kelebihan dia, menyediakan makan bagi orang untuk berbuka, berpuasa ketika tu. Tu kelebihan dia, kelebihan dia. Yang kedua, membaca Al-Quran, perbanyakkan baca Al-Quran. Sebab tu ulama salaf tuan-tuan yang terdahulu tuan-tuan banyak melakukan membaca Al-Quran. Perbanyakkan, pergiatkan membaca Al-Quran. Bukan banyak membaca surat khabar, bukan banyakkan membaca itu komik-komik, tak. Ramadan boleh, tak salah baca surat khabar, tapi perbanyakkan membaca Al-Quran tuan-tuan. Tak kira di rumah ke, di masjid ke, di pejabat ada masa ke, buka Al-Quran ni tengok, baca. Terutama dalam bulan Ramadan. Bukannya bulan Ramadan dia baca Quran, tapi selain bulan Ramadan tuan-tuan nak ikutkan, kita kena baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran tu satu bacaan untuk kita tuan-tuan. Jadikan Al-Quran tu satu bacaan. Yang ketiga tadi i'tikaf. Itu yang dikatakan ulama al-i'tikaf pada 10 terakhir dalam bulan Ramadan. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab ni. Dan hadis yang keempat maknanya lebih kurang juga tuan-tuan, tapi kita baca hadis ni sebagai ambil keberkatan daripada Imam Nawawi rahimahullah. Wa anha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashr awakhir min Ramadan. Kata Nabi, berusahalah, carilah malam Lailatul Qadar fil witri, pada witir dalam 10 Ramadan yang
yang terakhir, 10 Ramadan yang terakhir. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab qiyamul lailatul qadar, bangun untuk bangun lailatul qadar, bangun. Tu di antara hadisnya. Ini hadis pendek saja tuan, hadis pendek. Dan hadis kelima, wa anha, dan daripadanya iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza dakhala ashir awakhir, apabila masuknya 10 Ramadan yang terakhir, ahya al-lailah, dia bangun malam, wa aiqadha ahlahu, dan dia kejut ahli keluarganya, isteri yang bangun, yang contoh kan, anak tu anak dah besar, kan anak kecil tu memang tu kan, yang besar-besar sikit, maksudnya belajar lah maksud tuan-tuan, bangun malam, bangun, tak bangun tak apa, buat sehari 2 hari kan, kejut, janji kejut, bangun kan, jadi bangun. Yang bangun, yang jom solat sama-sama contoh kan, tengok dia ajak kita tidur balik, sudah kan tu. Yang bangun kan, wa aiqadha ahlahu, dia bangunkan ahli keluarga ni, Nabi tuan-tuan. Dalam riwayat lain mengatakan bahawa ketika Nabi bangun solat malam tuan-tuan, solat malam yang terakhir saja Nabi kejut Aisyah, bangun solat witir tuan-tuan. Bangun dah solat witir belum? Solat witir. Jadi nak menunjukkan solat witir ni penting tuan-tuan, kita lakukan. Sunat muakkad, memang dituntut, yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi sendiri tu, solat witir. Kan? Ataupun takut tertidur selepas solat Isyak, lepas solat ba'da Isyak, boleh solat witir. Takut tidur kan, memang kita bangun tu kan lambat, boleh disunatkan solat witir. Sampai gitu sekali tuan-tuan, boleh sembahyang selepas tu, maksudnya pukul 10 boleh solat witir, pukul 11 boleh, sampai gitu sekali. Nak menunjukkan apa tuan-tuan? Pentingnya solat witir. Pentingnya solat witir. Tapi kalau dah bangun waktu malam, dah tak boleh solat witir lagi tuan-tuan, sebab tuan-tuan dah solat witir pada awalnya, solat lain. Sebab dah dilakukan kan, dah dilakukan. Tak ada solat satu malam, tak ada 2 witir. Witra ni kata Nabi, la witra ni, tak ada witir. Dia witir sekali kan, 3 ke 5 tu dia witir, solat witir. Wa aiqadha ahluhu, dan bangunkan ahli keluarganya, wajadda wa shadda mi'zarara, dan mengetatkan kain. Nabi mengetatkan kain. Ulama mengatakan mengetat kain itu maksud kinayah. Kinayah maksud apa tuan? Bersungguh-sungguh Nabi melakukan amalan. Bukan ketat kain tidur balik kan, senyap tidur, tak. Masuk ketat ni kinayah, maknanya Nabi bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan-amalan soleh pada waktu tu, malam. Waktu malam, tu dia. Dan bagi Sufyan As-Sanin mengatakan bahawa maksud mengetat kain tu maksudnya tidak bercampur dengan isteri. Tu pendapat lain. Maksudnya bangun malam kan, buat solat malam, maksudnya dia tidak bercampur dengan isteri. Bukan bangun malam cari lain kan. Ni gatal cari lain, kenapa? Orang nak cari Allah SWT, nak ibadat kan, ni cari lain menggatal kan, tentu. Tu maksudnya kejut, bangun. Itu Imam Sauri mengatakan bahawa maksud mengetatkan kain. Masuk ketat ni, jangan ketatkan kain ni, nak melakukan amal ibadat je, nak bangun malam ni, tiba panggil yang bang, lemah lah tu dia. Dah panggil tu dia. Tu maksudnya Imam Sauri. Wajadda wa syadil mi'zara, dan mengetatkan kain. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni diletakkan dalam bab, iaitu bab kelebihan bangun qiyamul lailatul qadri, pada malam atau qadar. Begitu juga hadis yang ke-6, sama juga tuan-tuan. Wa anha qalat, dan daripadanya iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu, Nabi bersungguh-sungguh fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi, pada waktu bulan Ramadan ni Nabi sesungguh tak
seperti malam yang lain katanya. Maksudnya malam lain buat juga, tapi malam Ramadan ni nampak kesungguhannya lagi. Nampak kesungguhannya. Wa fil ashr awakhir minhu ma lam yatahi fi ghairi. Dan begitu juga pada 10 malam yang terakhir lagi bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan soleh. Makin banyak amal ibadat ni, makin banyak amal. Itu sebab tu dia mengatakan membangunkan malam, hidupkan waktu malam tu. Sama ada membaca Al-Quran ataupun solat sunat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah penat solat sunat, tak apa, duduk, solat duduk pun boleh. Lepas tu dah solat nak baca Quran pun boleh, buka baca Al-Quran. Perbanyakkan membaca Al-Quran. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ini, letakkan dah dalam bab ni. Sebab dalam semua hadis-hadis tuan-tuan menggalakkan kita melakukan amalan-amalan soleh pada malam Lailatul Qadar. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia letakkan dalam bab ni supaya bila bulan Ramadan ni tuan-tuan, supaya tuan baca nak menarik semangat untuk melakukan amalan soleh terutama dalam bulan Ramadan. Begitu juga hadis yang ketujuh, wa anha qalat, dan daripadanya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Banyak hadis ni tuan-tuan daripada Aisyah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyul lailatul qadri ma aqulu fiha. Apakah pendapat engkau apabila aku jumpa malam Lailatul Qadar ni, doa apa aku nak baca? Nak cakap apa? Nampak malam Lailatul Qadar, malam tu jumpa malam Lailatul Qadar. Nak cakap, malam Lailatul Qadar gitu. Doa apa yang perlu baca? Kalau kita jumpa kan kadang-kadang tergugup, Lailatul Qadar. Semangat. Ada yang terkejut ke pensan? Apa nak baca? Ma aqulu fiha, apa aku nak baca padanya doa tu? Qala, kata Nabi, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Doa minta diampunkan dosa, tuan-tuan. Allahumma inna, wahai Tuhanku, innaka afuwun, sungguhnya engkau maha pengampun. Allah SWT maha pengampun. Tuhibbul afwa, kau cintai orang yang meminta keampunan. Fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Ini doa kalau kita jumpa malam Lailatul Qadar. Bukan kita malam Lailatul Qadar jumpa, ya Allah berikan aku kereta Mercedes, ya Allah berikan aku rumah yang besar, ya Allah beri aku isteri yang cantik. Tak, rugi. Sebab tu yang pertama kali doa tuan-tuan apa? Minta keampunan dosa kita, tuan-tuan. Dosa kita ni banyak, tuan-tuan. Jangan kita minta benda lain, minta dunia kan. Minta kereta besar, minta pangkat tinggi, ya Allah minta tu, gitu yang kita minta. Memang rugi seruginya, tuan-tuan. Jadi kita minta dengan Allah Ta'ala apa dia, tuan-tuan? Ampunkan dosa-dosa kita ni. Ampunkan dosa. Itu yang pertama kali, tuan-tuan. Itu yang lain tu kemudian. Itu. Sebab tu doa ni, tuan-tuan, Nabi dah tunjuk kan, fa'fu anni, ampunkanlah aku ya Allah dosa-dosaku. Itu yang paling penting. Sebab masuk kubur ni, tuan-tuan, amalan kita nak tengok dosa kita minta diampun. Bukan dia masuk rumah dalam kubur, bukan masuk kereta dalam kubur, bukan masuk isteri dalam kubur. Tak ada. Tu dia. Minta ke apa? Sebab tu kita berdoa, tuan-tuan, bangun malam ke apa, mohon yang pertama kali minta keampunan daripada Allah, ampunkan dosa. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Minta keampunan untuk kita dan mak bapak kita dan siapa sahaja. Itu yang pertama. Bukan bangun tahajud malam dah banyak-banyak, ya Allah kita besar satu, kan, duit nak 1 juta, ya Allah, tak, serugi. Kalau orang alim, tuan-tuan, dosa tu yang penting kita nak hapuskan. Kan, dosa tu itu yang penting. Minta keampunan pada Allah Ta'ala, ampunkan dosa, kan. Itu yang penting. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, dia letakkan dalam bab itu kelebihan bangun malam. Tak kira bangun malam Lailatul Qadar ke, tuan-tuan, mana-mana pun, tuan-tuan, maka paling penting kita meminta keampunan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun orang tu aku mana ada dosa, tak ada dosa ni, confirm punya.
Kita tak tahu tuan-tuan, daripada percakapan kita, dari apa, orang sakit hati, betul? Dah dosa dah. Tu dia. Mulut kita ni tuan-tuan, laser. Kan? Tak kira lah dia beranggapan dia tak buat dosa ke, buat dosa ke. Yang paling penting pertama-tama kali tuan-tuan, kita minta keampunan daripada Allah. Ampun Allah mafilli, ampunkanlah dosaku. Ampunkanlah dosa kan, tu. Sebab tu ada astaghfirullah, astaghfirullah kan, tu baca. Kan? Sebab tu lepas solat assalamualaikum astaghfirullah kan. Itu yang utama. Minta keampunan daripada Allah. Kan? Lepas ceramah apa kan? Tasbih kafarah. Minta keampunan, takut tersalah cakap apa kan? Dosa. Minta kepada ya Allah, ampunkan dosaku. Kita bercakap banyak ni biasa kan? Mesti ada kesilapan kan? Salah. Dah habis bercakap, tasbih kafarah untuk kan? Minta keampunan daripada Allah Taala. Kan? Itu dia penting tuan-tuan, penting. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah dia mengambil hadis ni, diletakkan dalam bab ni. Babul fadl siwak. Imam Nawawi rahimahullah datangkan bab kelebihan siwak. Kan, itu dia. Daripada hadis yang pertama dalam bab ni, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laula, sekiranya tidak menyusahkan bagi umatku, kata Nabi, tak menyusahkan kata Nabi bagi umatku, apa dia, au ala nas, ataupun manusia yang lain, la amartum bisiwaki, dah tentu aku suruh untuk bersiwak, ma'a kulli solatin, ketika nak solat sunat, nak solat bangun ambil siwak, dah sekejap pun tak apa. Jadi dapat niat, kita niat mengikut sunnah Nabi, sekejap pun tak apa, letak balik dapat pahala. Jangan tonyel lama sangat. Lama kan. Kalau air liur, orang sebelah ada gini, kan, tu kan, tak boleh pula kan. Tu sebab penting kan kayu. Ataupun dia dah tak ada tu kan, apa tak ada kayu, dia bawa beruk gigi pula. Beruk gigi kan. Tapi yang kayu tu lebih afdal lah kan. Tu dia sama saja dia punya fungsi. Tapi kayu tu doktor-doktor apa ni, ataupun ulama yang kayu arak tu kan, yang pohon arak tu, itu ada kelebihan dia punya tu, air dia tu untuk gigi kita sebenarnya. Ada untuk gigi kita. Sebab tu disunatkan bersiwak. Sebab tu ulama mengatakan banyak tempat, bangun tidur kena bersih gigi, nak tidur pun kena bersih gigi, nak solat ni disunatkan, nak ambil wuduk tuan-tuan, sebelum ambil wuduk pun kena bersihkan gigi. Bukan setakat berkumur je. Berkumur memang betul nak hilangkan, tapi bersih gigi lebih mengharumkan. Cuba makan durian, gosok gigi sini, tetap bau juga tuan-tuan. Walaupun banyak ubat gigi mana pun pakai, bau juga. Ataupun bawang mentah kan makan, Nabi larang suruh pergi masjid, disunatkan tak pergi masjid. Sebab apa? Dia makan bawang yang tak masak. Kalau bawang masak boleh, kalau bawang mentah tuan-tuan makruh kita pergi solat berjemaah. Sebab menatakan malaikat pun lagi bau tu, bawang itu bau bawang, belum lagi bau durian, musangking. Wah, sedawa kan, harum kan. Dia mengganggu. Dah tahu tu janganlah makan waktu solat kan, tu kan. Tu maksudnya ni makan juga, pergi juga kan. Tu dia kena jagalah, kena jaga tu. Bangun nak masuk rumah pun disunat. Apa hal pula masuk rumah nak siwak juga kan, apa kena pula. Tapi dalam hadis tu macam itu tuan-tuan, Nabi sebelum masuk rumah siwak, betul masuk rumah, niat untuk dapat ikut sunnah Nabi, dapat pahala tuan-tuan, dapat pahala, kena berniat. Tu dia, itu bab siwak. Penting kan, sunat. Jadi rasa setakat tu saja tuan-tuan. Nanti kita akan sambung balik,
kita akan bincangkan apa pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki, siwak kan, bila nak mula berkomor ke, belum berkomor ke kan, kita disunatkan bersiwak. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah tak lain tak bukan tuan-tuan, dia datang hadis ni untuk tatapan kita, untuk kita buat kan apa yang Nabi buat, mengikut sunnah Nabi, satu amalan yang baik. Jadi rasa setakat tu saja. Yang baik kita dapat amal tuan-tuan, yang tak baik kita buang jauh-jauh. Mudah-mudahan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.